Baik, jenayah pemerdagangan manusia dilihat semakin menjadi-jadi kebelakangan ini dan bagi melihat lebih dekat peranan pihak berkuasa khususnya Polis Diraja Malaysia berhubung isu ini, kita bersama dengan rakan setugas Ashwath Ismail yang sudah pun bersedia di Bilik Berita. Ashwath, kita tahu bahawa pihak PDRM sentiasa menjalankan operasi untuk mencegah pemerdagangan manusia dan juga penyeludupan migrasi ini. Bagaimanapun, nampaknya aktiviti ini terus-menerus berlaku. Apakah langkah pencegahan terbaik untuk kita mengatasi masalah ini, Ashwath? Okay, kita membaca isu pemerdagangan manusia dan penyeludupan migran ini antara lainnya. Di sebaliknya, ia adalah satu ekonomi yang nyata menguntungkan. Kerana itu, pihak berkuasa juga berdepan dengan cabaran kerana jenayah ini juga sentiasa berevolusi mengikut peredaran zaman. Pihak berkuasa meningkatkan pemantauan di aspek A, mereka akan sentiasa mencari jalan melalui aspek B. Kerana ia adalah satu ekonomi yang menguntungkan. Dalam kita memahami ekonomi itu juga, kita juga ingin memahami peranan pihak berkuasa terutamanya Polis Diraja Malaysia, dan untuk itu bersama kita hari ini Hans ialah Deputy Superintendent Kamal Khan Muhammad Sharif dari Unit Anti Pemerdagangan Orang dan Penyeludupan Migran Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman. Terima kasih Tuan kerana bersama kami dalam Astro Awani. Baik, soalan pertama, sejauh mana seriusnya jika kita dibandingkan sejak 2011 contohnya sehinggalah sekarang isu pemerdagangan orang mungkin dan juga penyeludupan migran ini? Baik, berkaitan dengan pemerdagangan orang ni dan isu migran, kalau kita tengok statistik daripada tahun 2000, saya ambil daripada tahun 2011, 2011 sehingga 2014, 2014, 31 penghujung Mei. So bagi 2011 saja, jumlah kes mangsa yang kita selamatkan adalah sebanyak 447. Tetapi pada tahun 2012 ia meningkat kepada 1,212 orang. Okey. Dan ia menurun balik pada tahun 2013 sebanyak 725. Dan bagi tahun ini saja 2014 sehingga 31 Mei sejumlah 306. So keseluruhan jumlah daripada 2011 hingga 2014 ni adalah 2,690 orang. Sejak 2011 hingga sekarang 2690, dan membaca itu juga cabaran yang dihadapi pihak berkuasa dan mereka sentiasa mencari jalan untuk kerana yang pertamanya pemerdagangan manusia itu sendiri dan yang keduanya secara sukarela Tuan. Dan membaca berkenaan cabaran yang dihadapi oleh pasukan PDRM ketika ini, bagaimana peranan PDRM ini? Baik, bila kita bercakap tentang pemerdagangan orang ni, kita kena tahu itu di bawah Seksyen 2 lah, Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007. Perbuatan yang melibatkan pemerolehan atau pembekalan tenaga kerja atau perkhidmatan seseorang melalui paksaan, dan termasuklah perbuatan merekrut, mengangkut, memindah, melindungi, menyediakan atau menerima seseorang bagi maksud eksploitasi. Baik, bila kita bercakap tentang eksploitasi ni, dia ada beberapa jenis eksploitasi. Dia ada eksploitasi seks, di mana pelacur, JRO, tukang urut dan lain-lain. Yang kedua ialah berkaitan dengan kerja dan perkhidmatan paksa. Perkhidmatan paksa iaitu pembantu rumah, cleaning services, kerja kilang, restoran, peladangan dan perindustrian. Dan yang ketiga ialah berkaitan dengan penghambaan. Yang keempat, pengabdian, pemindahan organ manusia, dan juga aktiviti-aktiviti yang menyalahi undang-undang seperti penjualan bayi, etc. Okey, dan membaca mengenai modus operandi pihak-pihak yang terlibat dengan human trafficking atau pemerdagangan manusia, dan pada masa sama juga pihak ataupun mereka yang terlibat dengan penyeludupan migran ini sendiri, warga negara luar yang rela untuk datang ke Malaysia. Macam mana Tuan? Baik, sumber warga-warga negara daripada luar ni adalah kebanyakan daripada negara Indonesia, Myanmar, Thailand, Filipina, Bangladesh, China,
dan juga Vietnam. Okey. Ada sebilangan mangsa hanya transit sementara saja di Malaysia sebelum dia meneruskan perjalanan untuk pergi ke Negara negara destinasi. destinasi dia Seperti Australia, Kanada, Jepun, Kanada dan negara-negara Timur Tengah lah. Ya. Dan membaca modus operandi mereka yang terlibat kerana ada laporan dalam oleh wakil Astrawani di Kelantan contohnya, kita ingin faham modus operandi mereka yang sedikit sebanyak melihat melalui perspektif orang kita sendiri yang membuat kerja membawa pendatang-pendatang asing tanpa izin ini. Kerana kita lihat satu kepala yang mereka dapat masuk ke dalam negara boleh cecah sehingga RM1,000 untuk seorang. Bagaimana kita membaca modus operandi orang yang datang ke sini dan juga mereka yang terlibat, orang kita yang terlibat dengan aktiviti ini? Baik, berkaitan dengan modus operandi ini, dia mangsa-mangsa yang terlibat ni kebanyakan telah direkrut ataupun diperdaya ataupun ditipu di tempat asal dia lah. Yang mana mereka dijanjikan kerja yang dengan gaji yang lumayan di Malaysia. Apabila sampai di sini, mereka telah ditipu ataupun dianiaya lah. Selain daripada itu, ada juga mangsa yang tidak mempunyai pengetahuan tinggi, terpaksa desperate, dan Akibat-akibat tertentu di negara masing-masing, kemiskinan dan sebagainya. Dan berbagai lah. So ada juga yang masuk Malaysia menggunakan visa pelawat. Okey. Visa pelawat dan juga pelajar. So bila dia dah sampai sini, pasport ini dirampas oleh sindiket. So menyebabkan mereka tak boleh balik ke negara asal dan juga mereka dieksploitasi oleh pihak sindiket ni. Antara kejayaan PDRM setakat ini dalam kita sebut sebagai menyelamatkan mangsa pemerdagangan manusia, Tuan. Baik, seperti yang saya sebut tadi, statistik kejayaan kita daripada 2011 hingga 2014. Sejumlah 2,690 orang telah diselamatkan dan jumlah tangkapan adalah 649. Baik, kebanyakan negara-negara yang ditangkap adalah Indonesia saja mencecah hampir 700 orang. Diikuti oleh negara China, Vietnam, Thailand dan Myanmar. Dan selain daripada pihak polis, kita juga dibantu oleh agensi-agensi lain seperti Immigration, Custom, APMM dan juga Jabatan Tenaga Kerja. Dan melihat kepada usaha PDRM selepas ini, kerana kita melihat isu pemberdagangan manusia ini tidak akan berhenti begitu saja, ataupun kita boleh sebut sebagai usaha untuk mengekangnya secara total itu susah. Tetapi bagaimana operasi besar-besaran PDRM dan juga dengan kerjasama agensi lain dan pada masa sama kerjasama risikan di peringkat antarabangsa dilakukan, bagaimana ingin kita membaca usaha untuk menyekatnya dilakukan dengan lebih agresif dan dapat mengurangkan statistik yang seperti mana Tuan sebut ni? Baik, peranan PDRM dalam mengurangkan dan seterusnya kita dapat menghapuskan berkaitan dengan perdagangan orang ni. So, sama sekali kita peranan PDRM ialah untuk menyelamatkan mangsa-mangsa, dan yang kedua ialah kita akan menangkap sedikit-sedikit yang menjalankan aktiviti ini, dan apabila ditangkap kita akan menyiasat dan seterusnya kita akan buat pencegahan di mana kita banyak memberi orang awam pengetahuan tentang perdagangan. Maknanya ia memerlukan kerjasama di peringkat orang ramai dalam menyalurkan maklumat kerana ia melibatkan warga tempatan. Betul. Dan mungkin Tuan boleh memberi sikit gambaran walaupun tidak sepenuhnya. Bagaimana untuk kita memahami seseorang itu terlibat dengan pemerdagangan orang? Baik, dalam soalan ini
kita nak syak dia terlibat dalam pemandangan orang atau tidak. Orang awam apabila mensyaki sesiapa pun bolehlah menyalurkan maklumat tu kepada pihak polis dengan membuat panggilan terus kepada 999 dan maklumat tu akan sampai ke pengetahuan pihak polis dan kita akan jalan penyiasatan. Sejauh mana kukuhnya rangkaian di sindiket ini, terutamanya melibatkan dalang-dalang negara dan juga hubungan mereka dengan di pihak negara yang terlibat itu? Memang ada, sebab isu pemerdagangan orang dan penyeludupan migran ni memang ada connection dengan negara asal lah, mana sindiket daripada negara asal ada hubung kait dengan sindiket yang ada di dalam negara ini. So di situlah peranan pihak PDRM bekerjasama dengan Interpol supaya kita dapat berkongsi maklumat untuk kegiatan ini. Cara untuk mengaburi mata pihak berkuasa yang telah pun dikesan oleh pihak PDRM, oleh mereka yang mendalangi sindiket tersebut, bagaimana mereka berselindung di sebalik nama syarikat atau mereka berselindung di sebalik apa? Dalam perkara ni dia banyak ada berselindung dalam atas nama syarikat dan ejen-ejen ni kebanyakan tidak daftar secara sah untuk mengendalikan pekerja-pekerja asing. So di sinilah pentingnya orang awam yang nak mengambil maid contohnya, pastikan maid yang nak diambil itu daripada ejen-ejen yang berdaftar supaya perkara ini tidak berlaku. Dan pada masa sama, kerjasama orang awam itu amat penting dalam usaha untuk memerangi aktiviti pemerdagangan manusia dan penyeludupan migran. Baik, terima kasih Tuan kerana sudi bersama kami dalam Extra Wani sedikit sebanyak memberi gambaran sejauh mana seriusnya aktiviti dan ia bersangkut paut dengan pelbagai aktiviti jenayah terutamanya yang rentas sempadan. Tuan. Baik, terima kasih. Hans Yusof di studio. Itu antara perkara yang kita lihat dalam Awani 745 nanti, tumpuan Awani 745, selain daripada kita lihat kejadian ataupun tragedi bot ataupun tongkang karam dibanting itu. Dan pada masa sama kita melihat dari segi statistik dan perekonomian di sebalik aktiviti haram ini. Ya, betul tu Ashwat. Di samping itu juga Ashwat, saya melihat bagaimana begitu besarnya rangkaian ini apabila melihat kepada terdapat lebih kurang 1,000 laluan tikus untuk mereka keluar masuk, ya Ashwat, dan ini juga merupakan antara kekangan untuk kita mengekang masalah ini, Ashwat. Dan pada masa sama Hans, apabila kita bercakap mengenai laluan tikus, kita juga ada temu bual, wakil kita di Kelantan, Saudara Fandi, menemu bual mereka yang pernah jadi tekong dan membawa pendatang-pendatang haram ini, kerana dalam kisah yang dibawakan oleh Saudara Fandi, satu kepala yang tekong itu boleh bawa adalah bernilai RM1,000. Itu kalau seorang. Kalau dibawa contoh seperti 11 orang, cuba Hans bayangkan, dan itu akan kita muatkan kisah, kita personalizekan ataupun melihat dari segi siapa yang pernah terlibat dan sanggup untuk berkongsi maklumat. Kita nantikan laporan lanjut dalam Awani 745. Okey, baik, terima kasih Ashwat Ismail untuk perkembangan tersebut.